Cukup sudah ibu mengandung, maka lahirlah seorang putra, insan yang mulia lagi teragung, Nabi Muhammad Rasul kita. Silih siang malam berganti, penuh cahaya rupa si bayi, meminum susu perut diisi, para ibunya senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bertemu lagi adik-adik dalam rancangan Kafa di Hijrah. Apa khabar adik-adik di rumah? Ustaz harap adik-adik di rumah sentiasa berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk terus mempelajari pelajaran Kafa di saluran TV Al-Hijrah dalam program rancangan Kafa di Hijrah. Ustaz doakan adik-adik bersama dengan ibu, bersama dengan ayah, bersama dengan adik-adik di rumah sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Okey adik-adik, ustaz akan memperkenalkan diri ustaz dahulu. Ada yang dah kenal dengan ustaz? Ya, ustaz dengar ada yang cakap dah kenal dengan ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi ramai lagi yang tak kenal dengan ustaz kan? Ustaz perkenalkan diri ustaz dahulu. Nama ustaz, Ustaz Sawari bin Muhammad. Pada hari ini, ustaz akan mengajar adik-adik sekalian pelajaran sirah tahun 2. Apakah tajuknya? Tajuknya ialah peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey adik-adik, macam biasa, sebelum kita mulakan kelas, untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita kena buat? Betul, baca doa. Okey, jom adik-adik. Sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama dengan ustaz kita tadahkan tangan untuk mengaminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita baca sebentar tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kesungguhan kita untuk terus belajar kafah walaupun hanya di hadapan TV. Okey adik-adik, maka tibalah masanya untuk kita masuk dalam pelajaran kita pada hari ini. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, ustaz ada sesuatu nak kongsikan dengan adik-adik semua. Ustaz akan kongsikan dengan adik-adik semua berkenaan dengan tips mudah belajar sirah. Insya-Allah kita sama-sama amalkan. Okey, macam mana kita nak belajar tips untuk mengamalkan cara mudah untuk faham sirah ni adik-adik? Dia ada cara dia. Sebelum tu adik-adik kena tahu apakah itu sirah. Macam adik-adik belajar semalam dengan Ustazah Nina kalau tak salah ustaz. Ustazah Nina ceritakan kepada adik apakah itu maksud sirah. Sirah dari segi istilahnya ialah berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun manusia biasa macam kita, dilahirkan, menjadi kanak-kanak, menjadi dewasa dan seterusnya meninggal dunia. Okey, seterusnya kita tengok macam mana garis masa yang telah ustaz buat di hadapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey adik-adik, dalam fasa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustazah Nina semalam telah bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, yang pertama berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Okey, yang kedua, Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Seterusnya, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dan yang terakhir sekali ialah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey adik-adik, daripada jadual ini, apa yang Ustaz ingin ceritakan untuk tahun 1, 2 dan 3, kita hanya akan belajar yang ini sahaja. Okey, jom kita tengok apakah bahan yang akan membantu adik-adik faham tentang sirah. Ustaz tunjukkan di sini. Okey, sebagaimana yang adik-adik lihat di depan, cantik tak adik-adik? Cantik tak? Okey. Macam mana kita nak tengok graf ni? Kita kena tengok kepada garis masa. Ustaz dah buat garis masa dia. Garis masa dia di sini. Maka untuk tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, kita akan belajar tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Nabi dilantik menjadi Rasul. Untuk hari ini, kita hanya akan fokus kepada tahun 2 sahaja, iaitu dalam tempoh Nabi ketika dilahirkan sehinggalah Nabi meminum susu, insya-Allah. Okey adik-adik, kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanya adik satu soalan. Adik-adik, bayi makan apa? Betul. Betul lah apa yang adik-adik cakap. Bayi tak makan, bayi minum susu. Ya, sama juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW semasa baginda dilahirkan, baginda SAW telah meminum susu dengan ibunya, iaitu Aminah binti Wahab. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW telah meminum susu ibu susuan yang pertama, iaitu wanita yang bertuah yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, arda'atni wa aba salamata Suwaibah. Seterusnya, wanita bertuah yang kedua yang menjadi ibu susuan Nabi Muhammad SAW ialah Halimatun bin Abu Zuaid As-Sa'di, ataupun nama yang kita selalu dengar ialah Halimatun Sa'diyah. Okey adik-adik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah pada hari ini, antara soalan yang Ustaz akan tinggalkan kepada adik-adik hari ini ialah kenapa Nabi Muhammad SAW ada ibu susuan? Dan soalan yang kedua, kenapa Halimatun Sa'diyah menjadi ibu susuan Nabi? Nak tahu jawapannya? Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, bertemu lagi adik-adik dalam rancangan Kafa di Hijrah. Jangan lupa #Kafa di Hijrah. Semudah belajar Kafa di hadapan TV. Okey adik-adik, ingat lagi tak soalan yang Ustaz tinggalkan tadi berkenaan dengan kenapa Nabi ada ibu susuan dan kenapa Halimatun Sa'diyah yang menjadi ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Sebelum tu, Ustaz nak ceritakan dulu kepada adik-adik tentang tempoh susuan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah meminum susu dengan ibunya, selepas itu disambung oleh ibu susuan yang kedua, iaitu Suwaibah Al-Aslamiyah, dan yang ketiga disambung oleh ibu susuannya yang terakhir, iaitu Halimatun Sa'diyah. Seterusnya, kenapa Nabi ada ibu susuan? Kenapa Nabi Muhammad ada ibu susuan? Kerana telah menjadi tradisi orang Arab pada ketika itu, bila ada bayi yang baru dilahirkan, maka mereka akan mengupah ibu susuan untuk memberi minum susu dan juga menjaga anak susuan tersebut dalam beberapa tahun. Jadinya, termasuklah juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah menjadi anak susuan kepada Halimatun Sa'diyah dan tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Adik-adik nak tahu tak kenapa orang Arab terdahulu memberikan anak mereka yang baru lahir kepada ibu susuan yang berada di kampung? Kerana
Antara salah satu sebabnya ialah perkampungan tersebut mempunyai udara yang segar dan pemandangan yang cantik. Jadinya, Nabi Muhammad SAW dapat membesar dengan sihat dalam kalangan penduduk Bani Sa'ad. Seterusnya, di kota Mekah pada ketika itu terlalu sibuk dan mempunyai orang yang ramai datang ke Mekah. Kenapa orang ramai datang ke Mekah, Ustaz? Kerana di kota Mekah adalah pusat orang berniaga. Kebanyakan orang di kawasan tanah Arab datang ke Mekah untuk berniaga. Dan mereka bercakap berbagai-bagai gaya bahasa sehinggalah hilang keaslian bahasa Arab. Jadi, ibu-ibu di Mekah ingin memastikan anak mereka dapat bercakap dengan bahasa Arab yang asli, maka mereka telah menghantar anak mereka kepada ibu susuan di perkampungan. Dan kebiasaannya orang Mekah ni, mereka akan memilih ibu susuan daripada perkampungan Bani Sa'ad. Kenapa Bani Sa'ad, Ustaz? Kerana perkampungan Bani Sa'ad tersebut, bahasa Arab yang digunakan masih lagi asli dan tidak bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Okey, seterusnya, kenapa Halimatun Sa'diyah? Okey adik-adik. Ustaz nampak adik-adik kat rumah begitu bersemangat nak tahu. Jadi Ustaz pun rasa bersemangat juga nak cerita kepada adik-adik. Okey, macam ni cerita dia. Halimatun Sa'diyah telah menyertai rombongan ibu susuan daripada perkampungan Bani Sa'ad menuju ke Mekah. Tetapi adik-adik, semasa dalam perjalanan ke Mekah, Halimatun Sa'diyah berada pada kedudukan paling belakang di dalam rombongan tersebut. Kenapa Halimatun Sa'diyah berada di kedudukan paling belakang? Kerana Halimatun Sa'diyah ni adalah orang yang miskin dan haiwan yang ditunggangi pula tak larat nak jalan laju macam haiwan lain. Kalau orang Kelantan kata tak cekak, kalau orang Terengganu kata dok rok cetong unta dia. Maka dia pun tertinggal ke belakang. Sampailah di Mekah, anak susuan orang yang lain telah pun diambil oleh ibu susuan yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad tidak diambil oleh ibu susuan yang lain? Kerana biasanya ibu susuan bila dia mengambil anak susuan, mereka akan memilih orang yang mempunyai harta yang banyak dan juga bukan anak yatim. Mereka bimbang kalau mereka memilih orang yang tidak mempunyai duit yang banyak dan juga anak yatim, mereka tidak mendapat upah yang banyak. Sehingga mereka tidak dapat menjaga anak susuan mereka dengan baik. Jadi tinggallah Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat lagi ibu susuan kerana Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim. Jadinya tinggallah Nabi Muhammad SAW semasa Halimatun Sa'diyah berjalan-jalan di kawasan kota Mekah, berjumpalah Halimatun Sa'diyah dengan Nabi Muhammad SAW. Selepas Halimatun Sa'diyah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, pada awalnya Halimatun Sa'diyah tak nak mengambil Nabi SAW menjadi anak susuan. Akan tetapi disebabkan oleh bila Halimatun Sa'diyah memandang wajah Nabi yang penuh cahaya itu tadi, maka terdetiklah rasa kasih sayang Halimatun Sa'diyah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Halimatun Sa'diyah pun mengambil Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Nabi Muhammad SAW anak susuan beliau dan tinggal di kampung beliau di perkampungan Bani Sa'ad selama 2 tahun. Baiklah adik-adik, mesti adik-adik ada yang tertanya-tanya, siapakah Halimatus Sa'diyah? Ustaz akan ceritakan biodata ataupun tentang diri Halimatus Sa'diyah secara ringkas. Okey, Halimatus Sa'diyah bernama, nama sebenar beliau ialah Halimah binti Abu Zuaid As-Sa'adi. Beliau tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. As-Sa'adi merupakan gelaran bagi Halimatus Sa'diyah. Sebab itulah digabungkan nama Halimah dengan nama tempat beliau di perkampungan Bani Sa'ad, jadilah Halimatus Sa'diyah. Seterusnya, Halimatus Sa'diyah mempunyai suami yang bernama Haris bin Abdul Uzza ataupun gelaran suami beliau Abu Kabsyah.
Apakah pekerjaan beliau? Pekerjaan beliau ialah menyusukan bayi yang baru lahir dari kota Mekah. Apa pula pekerjaan keluarga Halimatus Sa'diyah? Pekerjaan keluarga Halimatus Sa'diyah ialah membela haiwan ternakan seperti kambing dan sebagainya dan bercucuk tanam. Jadi, itulah sebersedikit yang boleh Ustaz ceritakan kepada adik-adik tentang kisah Halimatus Sa'diyah. Baiklah adik-adik, banyak yang Ustaz ingin kongsikan dengan adik-adik sebentar lagi. Jadi, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Halimatun Sa'diyah, kau ibu barokah, engkau pemula muqaddimah yang indah. Episod awal sirah Nabi junjungan mulia, kau ibu susu yang bertuah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan Kafadi Hijrah. Jangan lupa hashtag Kafadi Hijrah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi adik-adik untuk meneruskan lagi pelajaran kita pada hari ini. Okeylah adik-adik, semasa Nabi Muhammad SAW berada di bawah jagaan keluarga Halimatus Sa'diyah, rezeki keluarga beliau bertambah-tambah. Contohnya apa yang Ustaz ceritakan tadi? Mempunyai haiwan ternakan dan tanaman-tanaman. Contohnya Halimatus Sa'diyah membela kambing. Mana kambing Ustaz tadi? Ni kambing Ustaz. Siap terbang lagi dia datang. Masya Allah. Jadinya macam nilah keadaan, lebih kurang macam nilah digambarkan bagaimana keadaan kambing Halimatus Sa'diyah. Pada awalnya, kambing beliau kurus-kurus je, kering-kering je. Tapi bila Nabi Muhammad SAW berada di bawah jagaan beliau, kambing-kambing beliau semua menjadi gemuk-gemuk. Macam ni yang bulat dia. Masya Allah. Antaranya lagi, hasil tanaman beliau juga semakin banyak sehingga mencukupi untuk makanan dan perbelanjaan keluarga beliau. Inilah berkat daripada sebab mereka mengambil Nabi Muhammad SAW menjadi anak susuan beliau. Okeylah adik-adik, apa lagi peristiwa yang telah berlaku? Peristiwa yang telah berlaku ialah, maka sampailah tempoh 2 tahun Nabi Muhammad SAW berada bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah perlu memulangkan Nabi semula kepada ibunya di Mekah. Maka sedihlah Halimatus Sa'diyah kerana terpaksa berpisah dengan buah hatinya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tibanya di Mekah, Aminah binti Wahab, ibu kepada Nabi Muhammad SAW, meminta Halimatus Sa'diyah untuk membawa Nabi Muhammad SAW pulang semula ke kampung beliau, kerana pada ketika itu kota Mekah sedang dilanda penyakit wabak. Bagi menjamin kesihatan dan keselamatan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi pun pulanglah semula bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Semasa Nabi Muhammad SAW berusia 3 tahun, pada suatu hari sedang Nabi Muhammad SAW sedang bermain dengan saudara susuan baginda SAW, telah datang 2 malaikat yang menyerupai lelaki berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. 2 malaikat tersebut meminta izin dengan Nabi Muhammad SAW untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW. Maka dibelahlah dada Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan hati dan dibersihkan menggunakan air zam-zam dan dimasukkan semula, dan Nabi Muhammad SAW menjadi sihat seperti sedia kala. Kenapa 2 malaikat tersebut membelah dada Nabi Muhammad SAW? Kerana ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi memastikan Nabi Muhammad SAW maksum, iaitu terpelihara daripada maksiat dan dosa. Kenapa Nabi Muhammad SAW terpelihara daripada dosa?
Kerana pada akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seseorang yang hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilantik menjadi rasul pada masa akan datang. Okeylah adik-adik. Maka habislah pelajaran kita pada hari ini. Jadi, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ini? Apa yang adik-adik boleh ambil untuk adik-adik padankan dengan kehidupan adik-adik? Nabi Muhammad SAW telah berdikari seawal daripada umur masih bayi sehingga kanak-kanak. Jadi, adik-adik, kita walaupun kanak-kanak, kita perlulah pandai berdikari dan menjaga diri. Contohilah Nabi Muhammad SAW walaupun masih kecil dan masih kanak-kanak, tapi mampu untuk menjaga diri sendiri. Adik ingat tak tadi yang Ustaz kongsikan bagaimana cara mudah ataupun tips mudah untuk kita faham belajar pelajaran sirah. Adik-adik tengok semula di carta di depan ni. Hari ini kita belajar berkenaan dengan tajuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang ada di bawah kelahiran tadi? Ya, betul adik-adik. Kita belajar tentang penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir sekali tadi kita belajar tentang siapakah Halimatus Sa'diyah. Baiklah. Adik-adik kena ingat, dia ada peraturan dia. Kalau adik-adik tak belajar tajuk tersebut, jangan tampal kat sini kerana adik-adik akan tengok carta ini balik. Jadi adik-adik akan tahu berapa banyak yang adik-adik telah belajar. InsyaAllah. Dengan carta yang ada kat depan ni, adik-adik boleh tengok dan boleh tiru dengan cara yang Ustaz buat. Dia ada garis masa dan dia ada bahagian-bahagian tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Adik-adik boleh buat di rumah, buat cantik-cantik. Jangan lupa, kalau dah buat, ambil gambar, masukkan dalam Facebook, #KafaDiHijrah, semudah belajar Kafa di hadapan TV. Alhamdulillah, maka berakhirlah kita pada hari ini. InsyaAllah, jika direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu lagi. Ustaz akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى